Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan inayah daripada Allah. Kita dipertemukan semula pada pagi ini, pada Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, yang disunatkan kepada kita memperbanyakkan selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita ucapkan itu menjadi asbab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungan daripada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, kita masih berada pada suratul Maidah. Yang seterusnya, yang bau ni, yang kalau kita ingat lagi, berkenaan dengan masih juga berkisar dengan sifat dan perangai Yahudi. Banyak disebutkan sifat Yahudi dan juga munafik. Dan baru ni kalau kita ingat lagi, berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mana pergi jumpa dengan Nabi SAW, yang bertanya pada Nabi SAW tentang siapakah nabi-nabi yang diimani oleh Rasulullah SAW. Yahudi mari tanya Nabi ni, ya Muhammad, siapakah yang engkau imani di kalangan nabi-nabi? Jadi Nabi SAW jawab, semua nabi-nabi. Beriman pada semua nabi-nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak pun sedikit pun membeza-bezakan di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua beriman kepada semua nabi-nabi yang diutuskan, semua kitab-kitab yang diturunkan, dan juga kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi lain daripada suhuf dan juga suhuf, daripada suhuf dan juga lembaran-lembaran. Ni semua ni mempunyai dan mengandungi syariat
Jadi setiap Nabi yang diutuskan tadi ada syariat. Seperti mana Nabi Musa ada syariat. Syariat Nabi Musa ada perbezaan dengan kita, yang mana kalau pada zaman Nabi Musa seseorang yang nak bertaubat, maka Nabi Musa suruh dia bunuh diri. Itu cara bertaubat. Mungkin boleh jadi yang bunuh diri ni ikut syariat Nabi Musa. Jadi syariat yang ada pada kita zaman kita ini ialah syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang orang panggil penyudah dan pelengkap kepada semua syariat nabi-nabi sebelum, yang melengkapi semua syariat nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat tersebut bukan sekadar untuk menyatakan bahawasanya Islam tu ada syariat, tidak, tetapi ianya adalah untuk digunakan. Syariat itu ialah untuk digunakan dalam kehidupan kita. Termasuklah dalam bab hukum hakam. Dalam bab hukum hakam inilah yang sekarang ini masih lagi tidak diguna sepenuhnya. Kalau ada pun sikit-sikit dalam masyarakat kita ni. Jadi hal ni urusan-urusan dalam melaksanakan syariat, semua ini ditanggung oleh golongan yang ada autoriti untuk melaksanakan syariat. Selagi mana syariat Islam belum dilaksanakan, bagaimana kita nak mengaku kita ni ialah sebuah negara yang dipimpin dan orang panggil sebuah negara yang melaksanakan Islam? Tak boleh nak kata lagi. Bahkan nak mengaku sebuah negara Islam pun tak boleh. Kita hanyalah sebuah negara yang dipanggil negara umat Islam, tetapi nak kata negara Islam tak boleh lagi, kerana tak lengkap dari segi pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semualah wajib bagi kita, bukan sunat, bukan harus. Wajib seperti mana kita sembahyang wajib, wajib seperti mana pelaksanaan ibadat-ibadat yang disyariatkan yang lain. Itu kita kena faham. Sebab itu bukanlah satu perkara mainan untuk kita buat tak apalah hak ni bahagian ni hamba nak wajib ni bahagian maya puasa zakat haji. Wajib itu juga melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan masyarakat umat Islam. Kita ni majoriti umat Islam. Dalam negara kita majoriti umat Islam, tetapi perlaksanaan syariat tidak digunakan. Perundangan, undang-undang, sistem undang-undang masih lagi kita guna daripada sivil. Itu bahasa lembut. Bahasa kasar dia masih lagi menggunakan sistem undang-undang kafir. Ni, sistem undang-undang kafir. Sambungan ayat yang seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Al-Maidah ayat yang ke-64. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan telah berkata Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Wullat aydihim, maka sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka itu dilaknat, mereka itu dilaknat kerana perkataan mereka. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatani, terbuka, yakni memberi, yunfiqu kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberi sebagaimana yang dia kehendaki. Dalam terjemahan disebut yunfiqu, gak menginfaklah. Allah Subhanahu wa taala memberi sebagaimana yang dia kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum, dan sungguh akan ditambah, yazidan asal daripada perkataan yazid, iaitu maksudnya zada. Perkataan asalnya ialah zada ni tambah. Kalau orang Arab guna zid, kalau dia suruh makan nasi, suruh nambah, dia kata zid kaman, ataupun nak minta tambah kau zid kaman, tambah sikit lagi. Zid ni asal perkataan zada, yazidu, bertambah. Kalau nak suruh tambah, zid saja. Kalau zid, tambahlah. Wala yazidanna, huruf lam di depan. Wala yazidanna ialah lam taukid. Lam taukid ni nak royak sungguh-sungguh, ngati, akan ditambah. Lepas tu huruf nun belakang juga, di belakang sekali yazidanna juga dengan perkataan, dengan huruf nun at-taukid. Maknanya Allah Ta'ala sebut dengan lafaz taukid yang berganda. Wala yazidanna katsiran minhum, dan sungguh-sungguh akan ditambah banyak kepada mereka, iaitu apa dia? Kedurhakaan mereka. Perangai derhaka mereka akan bertambah-tambah lagi kerana dengan turunnya ayat Al-Quran. Bila turunnya ayat Al-Quran, kedurhakaan mereka, sifat kafir mereka ni akan lagi bertambah. Allah akan buat begitu kepada golongan kafir, terutama Yahudi ni, akan bertambah lagi kekafiran mereka. Wa tughyana, dan orang panggil sifat melampau mereka. Wa kufra, dan kekufuran mereka. Allah Ta'ala tambah sifat melampau mereka dan kekufuran mereka dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala campurkan dalam diri mereka dan di kalangan mereka al-adawah, iaitu perbalahan, sifat perbalahan. Allah Ta'ala campur dalam di kalangan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letak di antara mereka ni akan berlaku perbalahan semua. Wal baghdha, dan kemurkaan, kebencian, ila yaumil qiyamah, sehinggalah ke hari kiamat. Kullama awqadu nara, setiap kali ketika mana mereka menyalakan api peperangan ataupun api kemurkaan, kemarahan, atfa'aha Allah, setiap kali mereka merancang nak melaksanakan kejahatan, mereka nak rancang nak melaksanakan kerosakan dan perbalahan, api yang mereka nyalakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terus padam.
Maknanya mereka tak berjaya nak menghancurkan dunia ni. Mereka ni kalau boleh nak hancurkan dunia ini, kalau boleh mereka sahaja yang berkuasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggagalkan perancangan mereka. Dengan sebab itu, wayas'auna fil ardi fasada, lalu mereka bergerak di muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada golongan yang melakukan kerosakan. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, Allah Taala sebut perangai sifat Yahudi ni, la tufsidunna fil ardi marrataini, mereka akan merosakkan bumi ini sebanyak 2 kali. Wallahu a'lam. Ada dalam sebut mereka telah pun melakukan kerosakan sekali, dan sekali lagi mereka akan melakukan kerosakan. Dan kita dapat lihat banyak perkara yang dirancang, yang dirancang macam-macam lah. Lah ni orang duk gembar-gembur apa dia, serangan dalam bentuk yang lain. Kalau dulu serangan bentuk fizikal, perang, kerosakan dalam bentuk lagu tu. Tapi mereka telah beralih daripada kerosakan lagu tu, cara lagu tu, mereka telah ubah strategi mereka dengan bentuk yang lain, dalam bentuk serangan biologi, serangan macam-macam gelombang lah. Orang kata 5G. 5G tu adalah salah satu perangkap gelombang. Kita pun nak digalakkan untuk bertukar kepada 5G. Nak suruh ke apa? Nak suruh internet kau laju, nak suruh sedak tak ada sekat sikit abu. Jadi nak suruh kau laju guna 5G. 5G ni gelombang, frekuensi. Semua ni perancangan, dan mereka duk gembar-gembur lah ketimbul satu penyakit baru pula, virus baru pula nak mari. Tak apa lagi, tak ada lagi, tapi royak dah nak mari. Ni semua ni adalah bentuk perancangan yang dibuat oleh golongan kepala pengak dia agak Yahudi lah. Yahudi ni adalah mereka yang melakukan kerosakan. Semua di bawah aturan dia. Semua di bawah aturan dia. Mana-mana kuasa-kuasa dunia pun ditundukkan oleh Yahudi. Asbabun nuzul. Telah datang seorang Yahudi yang bernama telah datang seorang Yahudi yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia apa? Nabash bin Qais telah berkata, apa dia? Dia kata, Tuhan kamu ni bakhil, kedeku, dan tangan Tuhan kamu terbelenggu, terikat. Tangan kamilah yang berada di atas nak dibandingkan dengan Tuhan kamu. Iaitu maksudnya mereka ni tak dapat daripada Allah Ta'ala. Mereka ni tak dapat kalau dia nakkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan Tuhan kamu selalu menggalakkan untuk supaya orang lain bersedekah, tetapi Tuhan kamu sendiri tak bagi, kedeku. Dalam ayat lain dalam ayat yang lain disebut Tuhan kamu ni kedekut, dia kata. Tuhan kamu terbelenggu tangan, nak bagi tak boleh, terikat tangannya nak beri. Kamilah yang banyak memberi, kata Yahudi kepada Nabi SAW dalam bentuk penghinaan. Dia kata orang Islam ni sikit-sikit gemar, Gapa-gapa pun kutip derma, lepas tu suruh bayar zakat. Orang ada duit tak boleh, ada duit lebih sikit kena bayar zakat lah, kena derma lah, kena tolong orang susah lah. Sehingga kan dia kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ni fakir. Dalam Al-Quran dia kata, Yahudi kata Allah Ta'ala ni fakir, sebab Allah Ta'ala royak dalam ayat infak, ayat suruh bersedekah ni, man yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang nak beri pinjam kepada Allah. Allah Ta'ala buat perumpamaan ayat tadi,
kepada orang yang memberi sedekah, yang berinfak ini dengan maksud seolah-olah seperti mana dia memberikan sedekah pada Allah Ta'ala. Man yuqridullah, seolah-olah orang yang beri pinjam kepada Allah Ta'ala. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang bagi pinjam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan gantian yang berkali ganda lebih banyak. Orang pun kata Tuhan pun minta pinjam juga. Sebenarnya ayat itu adalah ayat memujuk pada kita untuk bagi sedekah. Ayat memujuk pada kita untuk kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala ni kalau buat sedekah sampai peringkat Allah Ta'ala royak siapa nak pinjam kepada Allah. Siapa nak pinjam? Pinjam ni orang yang tak ada kalau dia minta. Nak pinjam ni orang yang tak ada. Tapi Allah Ta'ala ni lebih daripada segala makhluk. Lebih dia kalau dia bagi tak berkurang. Kita kalau kita beri kat serah kurang selalu. Itu kita. Kalau bersedekah kita akan berasa kalau beri sedekah kurang, kita kalau beri sedekah beri derma kat sikit kau sikit jadi tak jadi tambah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mana Allah Ta'ala beri sekalipun tak pernah berkurang. Dan banyak mana sekalipun orang berderma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah pun bertambah. Tak tambah pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dia kata aku derma banyak dah, seolah-olah macam bertambah bagi Allah Ta'ala. Tidak. Sebab semua itu balik kepada diri kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa sahaja yang kita sedekahkan, infakkan min khairin, dengan baik, dengan penuh, orang panggil ikhlas, tanpa al-manna wal adha. Dalam ayat lain pula Allah Ta'ala sebut orang yang mana bersedekah, infak di jalan Allah tidak diikuti dengan manna wal adha, cela dan juga mengungkit. Maknanya hak ni betul-betul ikhlas. Kalau ikhlas tidak ada celaan, tidak ada mengungkit. Mengungkit celah ni maknanya sambil-sambil nak beri tu kata dulu. Demo sama mari minta derma sini. Dia ni sama, masjid tu sama minta derma. Jadi itu mencela dan mengungkit. Widah kan minggu lepas mari pula minta. Mengungkit dan mencela. Tak ada nak bui-bui. Penuh dengan keikhlasan. Dalam hadis Nabi SAW sebut orang yang bagi ni mana hak duduk di bawah arasy Allah Ta'ala hari kiamat, pada hari yang tidak ada tempat teduh melainkan arasy Allah, antaranya ialah wa rajulun yunfiqu fi sabilillah, seorang yang menderma di jalan Allah Ta'ala. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu. Sampai tahap tu lah. Sampai tahap maknanya dia sendiri pun derma tak tahu pun berapa dia halal, pakai tak tengok. Tu payah kita nak buat tu. Sebab kita nak derma ni, kita ambil tu kita tengok dah. Daripada rumah tu kita milih dah berapa kita nak bagi. Nak sampai setahap itu memang jauh lah. Jauh sungguh. Nak derma tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Tak tahu mana. Tangan kanan kiri tahu belakang, mata kita pun tahu juga. Tahu duit buruk, duit baru, siap baru lagi. Itu kita. Tapi nak ukur dengan orang-orang yang menderma, ikhlaskan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bui itu pakai tak kira dah. Bui itu pakai tak kira. Sejauh mana keikhlasan derma kita, infak kita, bila kita bui itu, lepas tu seolah-olah kita melupakan dia. Terus lupakan. Dia kata ingat sama, akulah bui yang itu banyak aku bui. Ingatnya aku duk beri sama. Maka kita duk mengingati yang kita beri itu seolah-olah seperti kita nak mengungkit. Serupa kita nak mengungkit je. Ada derma. Derma masjid, nak bina masjid. Kita pun buat tabung derma, nak derma masjid. Siap dah masjid tu. Mari kita pakat pergi maya jemaah kita, sebab kita ni jemaah yang derma ke masjid tu. Pergi maya situ kita buat lawatan sikit.
Inilah tengoklah masjid kita derma ni pakat ambil gambar belakang, siap ke apa semua. Tunjuk. Inilah hasil daripada derma jemaah kita. Akhirnya terbinalah sebuah masjid yang indah. Dak buat gambar ke apa, habislah nak pergi ke arah tu dah. Derma yang baik ialah derma yang kita bagi, lepas tu kita pun tak cara dah. Tak cara ni ikut mung nak jadi ke tak jadi bukan. Maknanya kita derma, kita tak cara dah apa yang telah kita usahakan. Lepas tu kita nak pastikan dia tu terlaksana tu tak apa. Jadi jalan aku nak projek ni kutip derma dah banyak dah. Projek tak jalan, tak apa pun tak ada lagi. Derma kutip banyak dah, bertahun-tahun dah. Tu lain. Tu kita panggil meneliti dari segi sudut jalan kau tidak jalan, ataupun benar kau tidak, takut nipu. Tapi hak lebih baiknya seluduk pun tak payah, selidik pun tak payah. Tak payah selidik. Dia kata minta derma ni untuk buat masjid ni belum mana nara. Belum sana. Dia kata jolok. Nak pergi ke tak si? Jawapan dia nak pergi ke tak si? So, tak payahlah kita nak pertikai. Bagilah. Bagi walaupun sedikit, kalau ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala terima. Tapi kalau banyak tak ikhlas kerana Allah Taala saja. Sebab bab ikhlas ni, bab infak ini tak sama seperti mana amalan yang lain. Tak sama seperti mana amalan yang lain. Kalau kita semaya, ibadat semaya, kita semaya, sah tidak sah kita boleh tahu waktu tu. Waktu tu kita boleh tahu sah atau tidak sah. Ataupun selepas tu kita boleh tahu waktu tu sah atau tidak sah semaya kita. Macam tak ingat baca Fatihah, ataupun tak ingat, tu boleh kita ganti. Dalam semaya kalau kita terlupa baca Fatihah, rakaat pertama tu teringat baca Fatihah, sore kita semaya sore, maka kita nak ganti lagu mana? Maka kita kena tambah rakaat. Sebab satu rakaat tu surah Al-Fatihah. Tak ada surah Al-Fatihah, rakaat tu tak berguna. Rakaat tu tak jadi kerja. Kecuali kita semaya berimeh. Semaya berimeh rakaat dalam mazhab yang lain 2 rakaat. Kita semaya berimeh depan masa imam baca secara jahri, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam. Sebab tu setengah mazhab ni dia tak baca langsung Fatihah pada rakaat pertama dengan kedua. Dia baca Fatihah ni rakaat 3 dengan keempat. Tapi mazhab kita Syafi'i walaupun ditanggung dengan maksud bila kita mari itu kita sempat dengan rukuk, maka Fatihah kita telah ditanggung oleh imam. Itu untuk yang pertama saja. Kalau yang kedua tu yang pertama kita rokok dengan imam, kalau yang kedua tu kita tak rokok dengan imam, kita kena sudah Fatihah kita. Berkata kita tak habis baca tak imam rokok dah, kita pun rokok selalu, tak habis juga, tak boleh. Jadi kita telah tinggal baca Fatihah, tak sempurna, maka kita kena tambah rakaat. Kalau yang pertama kita mari takbiratul ihram bersama dengan imam, kalau kita takbiratul ihram bersama dengan imam, kalau Fatihah kita tak sempat baca, tak ada habis, kita kena habis. Beza dengan kita mari, kita tak ada takbiratul ihram dengan imam, ti imam dia baca surah dah, ataupun Fatihah tu ti imam ti imam sudah baca surah. Kita mari tu kita takbir, kemudian kita baca Fatihah, ti imam rokok, tak ada habis Fatihah kita boleh rokok. Sebab ditanggung oleh imam. Tu bab mai jemaah kena minggu depan. Jadi bahagian infak ni tak sama seperti mana ibadat yang lain. Kalau kita semaya dulu semaya baru kita tahu, tak sah dulu. Tak sah dulu. Maka kalau kita tahu, kita kena ganti. Sebab dia wajib kat atas kita mayat tu kena ganti. Mayat dulu tak sah sebab gini. Ada orang dia mayat berjemaah, ni yang berlakulah dia ambo mayat jemaah sekali juga.
Dia sembahyang jemaah, dia tak boleh tahan angin dia, ketuk dia. Tak, dia sembahyang jemaah, pasal rokok tu dia terkentut. Tetapi dia malu nak keluar daripada sembahyang. Dia teruskan sembahyang sampai habis. Ada lagu tu. Dan perbuatan dia tu jadi haram. Haram lah. Dia kena berhenti lah. Dia kena ambil wuduk balik. Kita tahu dia akan dia tak boleh berhenti, tapi dia nanti balik dia akan main rumah pula. Tapi perbuatan dia tu haram sebab dia telah orang panggil seolah-olah macam mempersenda-sendakan. Ketuk maya juga. Tak boleh. Walaupun dalam keadaan kita sedar, bila kita sedar tengok semaya tu, kita tahu semaya kita tak sah kerana kita terlupa ambil wuduk kau, terbatal kau, kita kena berhenti serta-merta. Tak payah beri salam dah, batal dah. Ada orang nak berhenti dia beri salam. Tak perlu bagi salam sebab dia sudah batal. Maka dia kena keluar daripada saf. Nak keluar daripada saf, orang panggil kena belah saf. Kita lalu ke tengah orang, ke celah, bukan kita lalu ke depan. Kita tak litah dan kita akan pergi ke belakang, masuk ke celah-celah orang. Dan orang jemaah lain pula, bila ada orang nak lalu ke celah untuk keluar, kita kena senggeng sikit lah, bagi ruang. Dia menjadi duduk kerah, tak boleh lalu. Tu. Kalau imam makmum tengok imam tu batal, tidak sah sembahyang imam, ada darah kau, ada najis kau, ada darah kau, ada najis kau, maka makmum yang berada di belakang imam, kau tengok tadi, dia kena berperanan menggantikan tempat imam. Imam tak sedar, imam tak tahu dia ni batal ni, sembahyang tak sah sembahyang dia ni sebab ada najis ataupun darah ketik pacak tubik. Apa ni darah tubik, masa kena ketik pacak tu, maka makmum bahawa duduk belakang ni dia kena naik duduk tepi imam tu, dia jadi imam. Dia kena jadi imam. Sama ada kalau imam tu pakai mikrofon di telinga kak, tak, kalau dia boleh ambil, dia ambil pakai ke dia, sebab dia tak sah dah, tak sah sebab imam tu tak sah dah bayar. Dia ambil pakai ke dia tu. Tapi nak ambil tu payahlah, mungkin jadi hak pakar dia gini ni. Tak. Dan imam kena tahu kalau dia tu makmum mai duduk tepi dia, sama tinggi dengan dia tu, maknanya dia tak sah bayar, dia kena keluar. Tapi ramai orang tak berani buat. Tak, sudah bayar baru ditegur imam. Ada darah baju tu, baru dia tegur. Salah dia, salah makmum tadi, dia tahu dah. Tetapi bab infak, dia boleh batal walaupun kita infak lama dah. Kita sedekah ni 50 tahun yang lalu, 50 tahun dah kita sedekah, kita infak. Boleh terbatal tak? Boleh batal juga. Sebab sedekah ni dia ada juga batal dengan sah. Batal dengan sah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan mencela dan mengungkit. Cela boleh jadi tak, tetapi mengungkit boleh berlaku. Mula hamba widah sedekah ke masjid tu, hamba widah mula masjid tu, mula belum pada ada lagi, belum pada gini-gini, hamba mula tu pupuk hamba tu 3 orang, pupuk hamba, tidak kata hamba seorang, nak royak, nak kata dia seorang ke tak ada sama pula. Jadi dia kata pupuk hamba lah, ada 2-3 orang kita, pupuk kita. Mana tu? Mengungkit tak, orang kata siapa bina masjid ni mula Dia kata kalau dia tu cerdik, dia kata ada orang jemaah situ lah bina. Dia kata hamba dulu tu bapa hamba ni bina masjid. Habis kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia ngukit ni seolah-olah dia ni tak beriman dengan Allah dengan hari kiamat.
Ri'a an-nas, seperti mana orang yang infak ri'a an-nas, nak nunjuk ke orang. Maka orang infak dalam keadaan nak nunjuk ni, la yu'minu billahi wal yawmil akhir, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari kiamat. Dia ni tak yakin dengan Allah, dia ngukir, dia riak. Tak. Famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda. Orang ngukir pahala sedekah dia ni ibarat satu tanah yang berada di atas batu licin. Nah, fa asabahu wabilun, maka bila turun hujan lebat menimpa tanah di atas batu licin itu, fatarakahu salda, maka tinggallah batu licin itu saja. Tinggallah batu licin tu, tak ada go satu tu. Pahala sedekah dia tu kena bawa ke air hujan. Tanah yang berada di atas batu yang licin itu telah dibawa oleh air hujan, tak ada go satu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, apa yang dia buat tadi tak boleh go sekarang, tak boleh go satu. Maka ngukik sedekah walaupun dulu-dulu boleh batal pahala sedekah. Sebab tu kalau infak daripada orang tua, mak ayah kita infak sedekah, anak tolonglah jangan ngukik. Mak ayah beri dah wakaf ni jalan untuk buat jalan, oleh kerana tak ada dalam surat, tahu orang duk guna dah belakang tu jadi jalan, tapi mak ayah dulu yang buat. Tiba-tiba jatuh tanah ke dia, jatuh tanah ke dia, maka dia pun ambil, tutup jalan tadi. Bila tutup jalan tadi, habislah pahala orang tua. Sedekah jariah duk mengalir molek-molek, tiba-tiba habis pahala jariah tadi, sebab dia ambil ke dia. So, tapi ada kata, pendapat kata tetap mengalir juga pahala tadi. Sebab dia kata kalau masjid, orang sedekah dulu buat masjid, lepas tu orang rombok buat masjid baru, habis pahala orang dulu buat. Tak, tetap jalan juga. Walaupun kapek baru tukar dah, kapek lama tu orang ambil tok rumah dia depan tangga, buat apa atas rupuk naik rupuk gambar semua sekali, pahala orang yang sedekah tu tetap jalan juga. Tapi ada yang kata tak boleh ambil, tak boleh ambil barang yang diinfak sebagai wakaf untuk masjid, orang tak boleh ambil. Tak boleh ambil walaupun sejadah selah, walaupun kain pelekat buruk selah, tak boleh ambil. Ambil lah buruk dah, boleh nak tukar hak baru, tak boleh tukar, bui hak baru tu, hak buruk tu biar siapa tak boleh guna. Tak habis tak boleh guna lah. Kain pelekat dia buruk dah dah ni, nampak nak usai lipat-lipat buat lak kaki masjid, apa buat lak kaki masjid bermanfaat lagi ni. Tapi tukar dah, tukar gap dia kapek baru kok. Kapek lama tu main kambol lah waktu kali umur, tak boleh ambil. Tak, kecuali hok nampak hok berat-berat menah, hok rejo-rejo tak boleh nak guna dah, dia pun ambil. Tak apalah tu, memang diputuskan untuk buai dah, tak apalah. Tapi kalau nampak molek lagi, tak, dia ambil, tak boleh. Maka orang Yahudi ni berkata pada Allah Ta'ala dalam keadaan yang penghinaan, walu'inu bima qalu, lalu mereka dilaknat dengan perkataan mereka. Dia dilaknat, golongan yang dilaknat ni antaranya ialah Yahudi, kerana mereka ni berkata pada Allah Ta'ala dengan perkataan yang tak comel. Dia kata fakir, dia kata kedekut, tangan Allah terbelenggu. Apa maksud dalam ayat sebut kata tangan? Adakah dia memujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala? Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kita dah baca dalam surah Al-Ikhlas tu, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak bagi Allah Ta'ala seperti mana dengan makhluk sesuatu pun, tak sama.
Kalau disebut dalam Al-Quran yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka sekalipun, bukan dengan maksud Allah Ta'ala ada tangan. Sebab bila sebut tangan, orang akan buat ya dah tangan ni sebut tangan orang ko, tangan ni sebut tangan makhluk lain ko. Tidak. Ada maksud dengan takwil, dengan makna yang ditakwilkan. Tangan itu dengan kekuasaan Allah, tangan itu dengan sifat rahmat Allah. Dan ada pula setengah mazhab dia pergi tangan Allah betul, Allah ada tangan tapi tak serupa dengan makhluk. Dia kata Allah ada tangan tapi tak serupa dengan makhluk. Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yadullah la ghullat aydihim, tangan mereka ni dilaknat, orang-orang kafir ni dilaknat kerana berkata Allah Ta'ala ni tangannya terbelenggu. Dalam ayat banyak dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat lalu orang-orang guna, ahli kalam pun guna dalam ni, dibahas dalam bab tauhid tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni thumma stawa 'alal 'arsy, kita baca dalam surah tadi. Thumma stawa 'alal 'arsy. Apa dia maksud istawa 'alal 'arsy? Jadi ada pendapat sebut duduk di atas singgah sana seperti mana manusia duduk, tapi tak sama dengan makhluk. Itu semua benda yang tak perlu kita bahas. Perbahasan itu ada pernah timbul perbalahan, dan kita ni orang panggil kena salamatus sadri, terima berlaku apa yang dia berkata lagu ni kita terima, dia berkata lagu ni kita terima, selagi mana tidak orang panggil merosakkan akidah. Kita berlapang dada. Tidak kata Allah Ta'ala duduk pun kita duduk, salah. Istiwa ni berehat ataupun bersinggah sana di atas arash. Ada ulama kata Allah Ta'ala bersinggah summastawa 'ala arash, Allah Ta'ala duduk selek-lendik di atas arash. Jadi ini benda yang masyarakat kita kena faham. Dia tidak sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama dengan makhluk satu pun. Jadi itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini Allah Taala tambahkan dalam hati mereka kekufuran dan tughyan, sifat melampau. Sifat melampau Allah Ta'ala tambah dalam kekufuran dalam diri mereka. Bila dia Yahudi kata lagu tu kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat ni. Dengan turun ayat ni iaitu menunjuk Allah Ta'ala kata ke dia ni laknat Allah ke atas mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bersifat kedeku. Sebab tu kita sendiri pun jangan kita panggil minta dah tapi tak boleh, seolah nak kata kedeku. Ambo doa sok dah tak boleh lagi. Tak boleh pun doa. Jangan. Walaupun kita doa sepanjang hidup kita minta dengan Allah Ta'ala, tak dapat lagi pun bukan Allah Ta'ala kedeku, tapi Allah Ta'ala nak beri waktu yang sesuai untuk kita. Kita minta dengan Allah Ta'ala nak segera, tapi Allah Ta'ala tak segerakan permintaan kita. Ada juga Allah Ta'ala segerakan, dan Allah Ta'ala gantikan dengan lain yang lebih baik daripada tu, kerana dia yang mengetahui kita. Allah Ta'ala dia tahu kita makhluk yang patut dan selayaknya bagi kita gapo. Kita dekat minta dekat nak suruh kaya, minta rezeki boleh lebih sikit gak, biar boleh buat rumah besar. Minta lah Allah biar kaya sikit pada orang. Kalau kaya sikit gak boleh duduk rumah, minta rumah boleh hola. Molek dah minta lagu tu, tapi Allah Ta'ala kata tak sesuai. Bagi Allah boleh jadi tak sesuai. Sebab mu kata lagu tu kau bersesak, dia tu heavy kaya gak, tak ingat kat orang. Ada juga. Maka Allah Ta'ala tak beri. Tetapi ada perkara yang kita nak dan kita usahakan, yang sepatutnya Allah Ta'ala tak beri pun lagi kita, tetapi nak sangat Allah Ta'ala beri. Golongan pokok kafir, dia nak
Allah Ta'ala beri kekayaan dia ni melampau. Kekayaan yang melampau. Kaya raya ni siapa boleh beli macam-macam. Tak. Boleh bergerak mana-mana dengan pesawat. Dia ada pesawat peribadi. Macam-macam kekayaan yang melampau Allah Ta'ala beri sebab kat atas dunia aja. Kita ni atas dunia lagi nak pergi akhirat pula. Boleh jadi yang kita mohon, kita minta dengan Allah Ta'ala hak dunia ni Allah Ta'ala tak beri, Allah Ta'ala nak ganti dengan akhirat yang lebih baik daripada kita minta. Dan mereka ni akan melaksanakan kerosakan di muka bumi. Memanglah golongan pokok musyrikin, pokok kafir ni selalu buat kerosakan. Macam-macam nak uji kaji lagu tu, uji kaji lagu ni. Barang-barang benda yang dia buat ni banyak melakukan kerosakan. Dia bangunkan sesuatu, buatkan cipta sesuatu, bahan-bahan yang lebih daripada ciptaan dia ni, lebih barang toksik ke apa semua ni, dia pergi buat pak lain. Negara dia bina apa ni, dia punya macam-macam. Tetapi hasil daripada tu dia pergi buat pak lain. Pergi cuah di laut, pergi buat mari hantar ke negara lain, dia hantar barang-barang toksik ke negara lain. Katanya boleh guna untuk buat benda lain pula. Tapi sebenarnya benda tu rosak. Banyak. Jadi sehinggalah hari kiamat mereka ni Allah Ta'ala kata akan terus saling berbalah dan perang. Dan pembalahan mereka ni ada sama, cuma dalam bab berhadapan dengan orang Islam mereka akan bersatu. Inilah musuh golongan kafir. Walaupun mereka balah-balah, tapi dalam bab berhadapan dengan umat Islam mereka ni sama dah. Nabi kata al-kufru illatun wahidah. Pokok kafir ni sama saja dia. Bolehlah nama gapo sekalipun. Kalau dengan Islam pandangan mereka lagu ni. Batu non-Muslim yang beragama Hindu ke gapo ke, kalau nak tukar agama, dia rela, dah tak sih sangat agama ni. Dia kata kalau mu nak masuk agama, nak tukar agama, mu jangan tukar agama Islam, masuk agama lain. Dia beri nasihat lagu tu. Kerana dia kalau mu tak sih pada agama ni, agama mu ayahmu, mu tak boleh, tapi mu jangan masuk Islam, mu masuk agama lain. Tak sihnya kepada Islam. Allah Ta'ala tunjukkan sifat mereka ni kebencian terhadap agama. Sapalah bila-bila. Allah Ta'ala alam. Ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ingat nak sudah ni tapi panjang dah masa. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Allah Ta'ala alam, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kuat dalam mutawad dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.